Okey, Siang boleh buka kamera? Boleh? Hai, Hairul, buka kamera Hairul. Kertas ni kan? Okey, dia punya benang? Ada 2 benang. Benang atau dawai? Benang atau dawai. Awak ada apa? Lupa? Siang, tunjuk cikgu awak punya kertas dengan benang. Tak. Ada tak? Tak ada? Kan cikgu dah suruh sediakan dah semalam. Okey, sekarang ni kita akan belajar tajuk transformer. Transformer ni ialah satu bahan atau alat yang kita gunakan untuk mengubah arus ulang-alik. Tahu arus ulang-alik? Dah belajar kan arus ulang-alik? Arus terus. Biasa apa arus terus? Bateri kering kan? Sel bateri. Tahu bateri 3A pernah tengok? Bateri 3A, bateri 2A. Itu contoh sel bateri sel kering yang menggunakan arus terus. Okey, tapi kalau kita guna arus ulang-alik, kita perlukan transformer. Kita perlukan transformer sebab apa fungsi transformer ni? Dia adalah untuk mengubah arus ulang-alik. Arus ulang-alik. Sebab voltan yang masuk, kalau kita faham kan? Awak cas telefon. Betul? Awak cas telefon. Okey, dalam telefon awak tu hanya menggunakan beberapa volt saja, betul tak? Voltan, tahu voltan? Tahu voltan tak? Voltan ni dia voltan. Arus elektrik yang masuk dalam awak punya telefon tu, charger tu. Dia tak besar pun. Mungkin dalam 9 volt macam tu. Tapi arus elektrik yang dibekalkan untuk setiap rumah ialah 240 volt. Awak rasa kalau tak adanya transformer, apa jadi dekat awak punya charger telefon tu? Terbakar. Siang, kenapa tak tunjuk muka? Okey, kalau tak ada transformer, kita punya charger, kalau kita guna arus ulang-alik, kita punya charger telefon tu akan terbakar. Sebab itulah, tu fungsi transformer. Okey, sekarang ni kalau awak tengok, pernah nampak lah, pernah pegang transformer yang sebetulnya bentuk dia complicated lah sikit kan. Tapi sebab apa saya suruh awak sediakan bahan kertas dengan benang, sebab kita nak buat model bentuk transformer ringkas. Sebenarnya dia tak guna pun kertas dengan benang, cuma saya nak aplikasikan bentuk ringkas transformer ringkas tu. Okey, untuk membina transformer ringkas ni, kita sebenarnya gunakan kepingan besi berlamina dengan dawai. Dengan 2 dawai atau 2 dawai. Dawai yang halus tu kan? Tahu dawai yang halus tu? Okey. Kalau kita dah masuk sekolah nanti, kita akan buat eksperimen ni sebenarnya. Nanti awak akan lilitkan dawai tu dekat besi berlamina. Tapi sekarang ni sebab kita dalam PDPR, kita tak pergi buat eksperimen dekat makmal. Jadi saya nak awak cuba buat dekat rumah benda tu. Menggunakan bahan yang saya sediakan tadi. Kejap Okey, sekarang kita cuba nak buat transformer ringkas bentuk. Saya nak awak bayangkan, saya nak awak dapat bayangan macam mana bentuk transformer ringkas tu. Sebab lepas-lepas ni nanti bila ada eksperimen ke, awak dah boleh buat sendiri dah. Cikgu tak payahlah nak tolong pegang-pegangkan dah kan. Awak dah boleh buat sendiri dah bendanya. Okey, sekarang ni ambil kertas.
Kertas tadi. Kertas. Mana kertas? Siapa yang ada kertas tu? Khairul, buka ni lah. Ambil kertas. Benang tak ada Memang tak ada benang ke kat rumah? Benang ke apa-apa? Tak ada? Ya. Okey. Kertas itu ialah ibarat besi berlamina. Bentuknya macam tu. 4 segi tepat, dalam dia macam lubang. Okey. Ataupun dia sebab dia macam tebal sikit sebenarnya. Ni nipis. Kalau boleh saya nak awak pakai cardboard, tapi tak ada cardboard kan. Nak pergi kedai pun tak boleh kan. Pakai kertas pun boleh. Okey. Itu ialah contoh besi berlamina. Okey, sekarang ni kena ada 2 dawai pula. Okey, dawai kat sini awak guna apa? Benang kan? Benang. Okey, jadi satu benang. Okey, awak ambil satu benang. Cuba lilit dekat sebelah kiri kertas sebanyak 10 lilitan. Secara macam ni ke macam ni? Panjang, yang panjang. Yang panjang, bukan yang ya. Buat macam tu. Sebelah je. Lilit tahu lilit kan? Tahu lilit? Lilit 10 kali. Cuba buat. Lilit 10 lilitan. Ziang tak ada Ziang Tak ada. Tak ada. Kenapa tak buat semalam? Tak ingat. Tak ingat? Ayah ada kat rumah? Ayah ke ibu ada? Sampai belah bawah. Apa dia Ziang? Kerja. Kerja. Siang kerja. Malam tadi kerja juga? Terpenat nak buat? Dah penat? Tengok Shen, tengok angkat sikit. 10 ke tu? 10 lilitan. Tak apa sampai bawah pun. Boleh je. 10? Belum lagi. Buat dulu 10 lilitan. Khairul. Ini ke? Tak jumpa benang? Betul tak ada? Minta mak. Mak awak ada tak kat rumah? Mak ada kat rumah? Mak. Cikgu dah suruh sediakan dah semalam. Kenapa tak sediakan? Kita tunggu Shen buat dulu. Shen dah buat 10 lilitan sebelah. Angkat cikgu nak tengok. Sebab saya buat macam ni sebab awak tak ada buku teks kan? Buku teks tak ada. Lepas tu kalau ada buku teks, at least adalah gambar Raja Timbul dekat dalam buku teks tu boleh. Bolehlah raba ni, buku teks tak ada. Cepat Shen. Dah siap belum? 10 je. Satu benang. Khairul, cuba awak buka buku teks tu. Masak apa itu? Ya. Buka buku teks, muka surat. Sekejap, cikgu tak nampak. Berapa Sekejap. 190. Berapa? 155. Tahu cari 100 lebih muka surat tu. 100 lebih tu. 195. Yang ni juga. Boleh baca? Nampak tak? Cuba baca. Awak tengok tak bentuk dia tu. Tengok dah gambar tu. Gambar tu gambar mentol. Sekejap Itu ke? Salah. Sekejap. Itu pengiraan. Alamak, salah. Sekejap. 6.4. Subhanallah. Sekejap Harun.
Oh ni ya Allah. 6.2. Salah. 6.2 muka surat 100 berapa ni? 177 kot. 177. Ada gambar bawah tu, ada gambar dia. 177. Cuba tengok gambar tu Hairul. Nampak tak? Nampak. Okey. Nampak tak yang 4 segi tu? 4 segi kat tengah tu ialah besi berlamina. Dia tebal. Lepas tu nampak tak gegelong tepi tu, dawai yang digelongkan satu. Sian dah siap? Berada. Okey, sekarang Sian ambil satu lagi benang, lilit dekat sebelah dia pula. Yang sebelah, bahagian sebelah. Tadi sebelah kiri kan? Di sebelah kanan, lilit 5. Lilit 5. 5 pula. 5 pula. Tadi 10. Sekarang 5. Lilit 5. Jadi dia ada kiri kanan. Kiri kanan tu ada benang ataupun dawai lah. Okay, bentuk dia 4 segi. Bentuk dia 4 segi tepat kan. Okay Syang bentuk dia 4 segi tepat macam besi. Boleh bayangkan tak Syang besi? Boleh. Besi keras tu kan. Bentuk 4 segi tepat. Tengah-tengah ada lubang. Okay, satu dawai atau dawai dia lilit dekat sebelah. Sebelah batang dia tu dia lilit sebanyak 10 lilitan. Lepas tu dia lilit pula kat sebelah kiri. Tadi sebelah kanan, sebelah kiri sebanyak 5 lilitan. Dia sebenarnya lilitan tu saya yang sebut. Tapi dia tak kisah berapa-berapa. Dia ikut pada voltan yang kita nak guna. Ikut pada voltan. Tapi saya nak bagi tahu awak lah. Kita kena lilit gegelong tu dekat besi tu. Supaya kita nak tengok arus yang masuk. Voltan yang masuk. Okay, nanti voltan akan masuk dalam benang tu ataupun dalam dawai tu, dia akan teraruh lah. Ada arus dia akan teraruh oleh magnet dekat besi tu, dia akan keluar nanti, keluar ke sebelah. Keluar dekat benang yang satu lagi ataupun dawai yang satu lagi. Dah siap dah Syen? Belum. Okey Hairul, awak tengok gambar tu. Gambar tu, yang satu tu dia bersumberkan benang tu, ujung dia tu dia lilit dekat ataupun dawai tu lah. Dia lilit ataupun dia bersambung dengan power supply. Tahu power supply? Power supply ni arus terus ke arus ulang alik? Power supply yang digunakan ni arus terus atau arus ulang alik? Hairul, arus terus ke arus ulang alik? Kita gunakan power supply apa? Arus terus ke arus ulang alik? Arus ulang alik. Kita guna arus ulang alik. Okay, satu dawai, satu bahagian tu kita akan sambungkan dengan power supply. Dan kalau sebelah kiri tu sambung dengan power supply, benang atau dawai yang sebelah kanan sambung dengan bahan ataupun produk yang kita nak dia kita nak gunalah. Contoh kalau charger telefon, kalau charger telefon kita tengok dia fungsi macam mana. Produk lah ataupun bahan lah, produk. Kalau eksperimen nanti kalau kita buat eksperimen, kita sambung dengan mentol. Tahu mentol tak? Mentol bulat tu. Kita akan sambung dengan mentol sebab kita nak tengok voltan yang masuk tu berapa. Voltan tu masuk macam mana? Berapa banyak voltan yang masuk. Tengok Syen dah siap? Tunjuk kat cikgu, angkat sikit. Betul lah tu. Tengok sebelah lagi, sebelah dia. Bawah dia. Awak tunjuk, angkat. Cikgu tak nampak sangat.
Okey, melintang kan? Buat macam satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Buat macam satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Macam tu boleh lah, ha? Boleh lah macam tu. Tu awak tegak, tu awak ni, awak tak satu kiri satu kanan. Dekat satu yang benang satu dekat belah kiri satu belah kanan. Macam tu. Macam tu. Okey. Okey macam ni Syan. Awak bayangkan sebelah tangan kiri awak tu ada berapa lilitan sebelah kiri awak? 10. Okey. 10 lilitan tu sambung dengan power supply. Kan dah ada ujung kan? Ada 2 ujung betul tak? Ujung benang tu ada 2 kan? Dia sambung pada power supply. Power supply. Okey, yang satu lagi gergelung berawan yang sebelah kanan awak. Ada 5 gulung tu, 5 lilitan tu, dia sambung pada bahan atau produk lah. Kalau eksperimen dia akan sambung pada mentol. Itulah dia bentuk transformer ringkas. Macam tu lah bentuk dia. Kalau awak nak bayangkan bentuk transformer ringkas tu macam tu. Syang dapat bayangkan tak cikgu cakap? Dapat. Betul? Hairul faham tak bentuk transformer ringkas? Itulah dia bentuk transformer ringkas. Okey. Okey, apa fungsi transformer ringkas? Adalah untuk mengubah voltan yang masuk ke dalam sesuatu bahan tu lah. Kita nak tengok dia punya kalau kita tak ada transformer ni, kalau kita masukkan tak ada transformer, contohlah macam tadi awak kata charger telefon, dia akan terbakar atau meletup. Okey, peralatan rumah lain selain daripada charger, apa dia yang kita guna kat rumah? Barang elektrik kat rumah guna apa lagi? Peti ais. Peti ais tu kita tengok dia punya voltan dia berapa kan. Kalau kita beri barang elektrik, kita tampak kan, dia bagi tahu kan voltan yang digunakan oleh barang elektrik tersebut, betul tak? Kalau dia tinggi daripada kalau dia tinggi lah, contoh contohlah dia guna 400 volt. Contoh peti ais tu guna 400 volt. Tapi voltan yang masuk yang dibekalkan untuk setiap rumah ialah 240. Jadi macam mana nak seimbangkan dengan 400 volt tu? Kena guna apa? Kena letak apa dalam kat peti ais tu untuk supaya dia dia dapat kuasa yang cukup? Letak apa? Kita guna transformer supaya transformer. Okey. Maksudnya voltan yang masuk 240, tapi nak hidupkan peti ais tu guna 400 volt. Jadi kena guna juga transformer. Kalau macam tu nama dia ialah transformer injak naik. Tu nama dia transformer injak naik. Transformer ni dia ada 2. Dengar tak cikgu cakap? Transformer dia ada 2. Satu transformer injak naik, satu transformer injak turun. Injak. Jadi INJAK, injak. Satu transformer injak naik, satu transformer injak turun. Kalau kita nak tahu alat peralatan elektrik tu dia guna kalau kita nak tahu peralatan elektrik tu dia guna transformer injak naik atau injak turun, awak tengok voltan yang ada dekat barang tu. Contoh awak guna pembakar elektrik, pembakar roti. Pembakar roti katalah dia guna 12 volt je untuk bakar roti. Okey. Awak tahu voltan yang masuk dalam rumah kita berapa? 240. Jadi dia guna transformer apa? Injak turun. Injak turun. Betul lah tu, pandai. Betul lah tu. Awak cakap macam tu. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya Syang. Syang kata Syang fahamkan bentuk transformer ringkas tu macam mana. Cuba ceritakan balik dekat cikgu macam mana bentuk transformer ringkas tu. Yang awak faham lah. Syang?
Dia ada apa? Lepas tu Ada ada lilitan. Dia guna besi apa? Besi berlamina, bentuk 4 segi tepat. Lepas tu ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada dawai kan? Dawai. Satu dawai kiri, satu dawai Dawai kanan. Dia kena lilit dekat kedua-dua bahagian. Faham tak? Faham. Okey. Sekarang ni dia ada nama. Dia dah ada nama. Gegelung. Okey. Dawai yang awak lilit sebelah kiri tu dan sebelah kanan itu nama dia ialah gegelung. Gegelung. Okey, gegelung. Kalau awak lilit gegelung dawai tu sambung dengan power supply, nama dia ialah gegelung primer. Nama dia apa? Gegelung primer. Kalau sambung dengan power supply, nama dia gegelung primer. Kalau sambung dengan mentol ataupun bahan, nama dia apa? Gegelung sekunder. Nama dia apa? Gegelung sekunder. Okey. Cikgu terangkan tu je. Cikgu nak tunjuk awak video. Sekejap Okay, awak boleh dengar video ni sampai habis lah. Bising tak rumah cikgu? Ada dengar bising tak kat rumah cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey tak. Orang dewasa di Malaysia mengalami Sekejap Sayangi jantung bersama Nestle Omega Plus dengan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi Sains Tingkatan 3 KSSM Bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan. Hari ini kita teruskan dengan subtopik yang kedua iaitu 6.2 transformer. Dalam topik 6.2 ini ada 3 hasil pembelajaran. Yang pertama, menjalankan eksperimen membina transformer injak naik dan injak turun. Yang ini kita akan terangkan sedikit eksperimen dan awak boleh buat eksperimen ni di sekolah nanti di Mamal. Yang kedua, berkomunikasi tentang transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Kita akan berbincang berkenaan dengan penggunaan transformer yang terdapat dalam peralatan elektrik di rumah. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan transformer menggunakan rumus. Yang ni ada perkiraan ataupun calculation sikit. Okey, kita pergi dulu kepada apa itu transformer. Transformer merupakan alat mengubah voltan bagi arus ulang alik. So, apa itu transformer? Ia adalah alat untuk mengubah voltan bagi arus ulang alik. Okey, arus ulang alik Jadi antara soalan yang kerap ditanya, kenapa arus terus tak digunakan dalam transformer? Seperti yang kita belajar sebelum ni, arus terus voltannya ialah tetap. Tak dengar ke? Tak.
dia tidak boleh berubah. Jadi transformer, pergi dulu kepada apa itu transformer. Aplikasi tentang transformer dan Dengar. fungsi transformer dalam penggunaan peralatan tak dengar. elektrik di rumah. Kita akan berbincang berkenaan dengan penggunaan transformer yang terdapat dalam peralatan elektrik di rumah. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah Ya Allah. berkaitan transformer menggunakan rumus. Yang ni ada perkiraan ataupun calculation sikit. Okey, so kita pergi dulu kepada apa itu transformer. Transformer merupakan alat mengubah Dengar. voltan bagi arus ulang alik. So apa itu transformer? Ia adalah alat untuk mengubah voltan bagi arus ulang alik. Okey. Tak dengar video yang cikgu share tadi. Tak dengar. Okey, kalau macam tu, cikgu share dekat WhatsApp. Kita keluar dulu, nanti masuk balik, boleh? Awak dengar video tu sampai habis. Nanti kita masuk balik, Boleh, Okey.